Magnus Chess Academy. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Baik, pada 3 hari yang lepas GM Magnus Carlsen telah berjaya memenangi kejohanan terbesar antara kejohanan terbesar yang dianjurkan oleh pihak chess.com, iaitu kejohanan Athens Master menentang Hikaru Nakamura. Pada kejohanan yang lepas, tak silap saya pada bulan lepas, GM Hikaru Nakamura telah berjaya menang ke atas GM Magnus Carlsen. Tetapi kali ini Magnus telah berjaya membalas dendam dan telah menjadi juara bagi kejohanan Athens Master ini. Kat sini saya ada satu game yang saya rasa sangat cantik dimainkan oleh juara dunia kita. Jadi saya nak bawa korang semua untuk tengok game ini. Ini merupakan pusingan kedua di kejohanan Athens Master. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Magnus Carlsen menentang hitam yang dimainkan oleh GM Hikaru Nakamura. Jom kita tengok game ni. Ia dimulakan dengan C4. Kita ada English opening pilihan Magnus Carlsen kat sini. Dibalas dengan Knight F6, Knight F3, E6, Knight C3, D5 dan seterusnya D4 kat sini. Kita ada pertukaran pawn dengan pawn D makan pawn C4 dan Carlsen terus menolak pawn ke E4 cuba untuk mengambil kawalan petak tengah kat sini, dan Hikaru terus membuat tolakan pawn ke B5 cuba pula untuk mengambil kawalan di sebelah queen side. Ini adalah benda yang biasa dalam opening macam ni. Okey, game diteruskan dengan pawn ke E5 menyerang knight, knight lari ke D5, seterusnya knight makan pawn B5, knight ke B6, A3, knight C6, bishop E3, queen ke D7 dengan idea untuk membuat serangan discover attack kat sini. Mungkin knight ni boleh makan pawn di E5 dan seterusnya mengancam untuk makan knight di B5 secara percuma. Jadi sebab itulah kat sini knight dilarikan ke C3 balik. Kita ada bishop ke B7, queen ke C2, knight A5, seterusnya rook D1, rook B8, bishop E2, dan kat sini hitam ataupun Hikaru mainkan bishop ke E7. Kedua pemain sudah pun mengeluarkan ataupun develop semua buah-buahnya kat sini. Dan kali ini tibalah masa untuk membuat serangan. Magnus mulakan dengan pawn ke H4. Sudah semestinya ini satu idea yang bagus untuk membuat tolakan pawn ke H5 dan mungkin ke H6 untuk membuat serangan ke arah king side macam ni. Tapi kat sini Hikaru tak kisah pun, dia mulakan serangannya tersendiri dengan bishop ke C6. Kita ada H5 dan kat sini sepatutnya Hikaru mainkan pawn ke H6. Sebenarnya kita tak nak mainkan move macam ni sebab dia rosakkan pawn structure, struktur pawn hitam. Tapi terpaksa. Sebab apa? Sebab kalau tak main, putih akan buat tolakan H6 dan ini mungkin akan menyebabkan lagi banyak kerosakan lah. Tapi dalam game ni Hikaru tak mainkan H6, dia mainkan bishop ke A4 cuba untuk menyerang queen dan juga rook kat situ. Jadi bishop ini terpaksa dimakan. Kita ada knight makan bishop A4, diikuti dengan queen makan knight A4 cuba untuk membuat pertukaran queen. Tapi kat sini Magnus gerakkan rook ke C1. Magnus cakap kalau queen makan, dia akan makan dengan rook, no problem. Tapi Hikaru tak makan, dia gerakkan knightnya pergi ke B3 menyerang rook kat sini. Jadi rook lari ke B1. Kita ada queen A5 membuat check. Dan kat sini satu move yang bagus dimainkan oleh Magnus dengan king melarikan diri ke F1. Kenapa lari king? Tak boleh nak buat castling? Jawapannya ialah dia memang tak nak castling. Sebab apa? Sebab rook dah ada ruang. Rook dah boleh keluar di sebelah sini. Jadi tak ada masalah untuk tidak castling lah. King pun selamat, rook pun boleh keluar, no problem. Okey, Hikaru terus membuat serangan dengan pawn ke C5. Ini adalah serangan yang standard yang biasa dimainkan dalam opening ini. Kat sini Magnus tak kisah pasal serangan tu, dia terus tolak pawn ke H6 untuk mengancam makan. Sememangnya kat sini kalau makan ni tak bagus lah, sebab tolong rook kat sini untuk dapat file yang cantik kat situ. Jadi G6 terpaksa dimainkan oleh Hikaru dan barulah Magnus mainkan pawn D makan pawn C5, diikuti dengan bishop makan pawn C5, bishop makan bishop C5 dan seterusnya queen makan bishop C5. Dan kat sinilah sekali lagi Magnus mainkan move yang cantik dengan gerakan rook ke H4 membuat satu gerakan yang kita panggil rook lift dengan idea untuk menambah serangan ke atas
pawn C4 ni. Nampak pawn ni sorang-sorang, kesian. Jadi sebab itu rook H4 dimainkan. Dan kat sini kalau korang tengok betul-betul, hitam tidak boleh untuk defend pawn ni langsung. Kalau hitam cuba, dia boleh cuba dengan rook ke C8 dan cuba kawal pawn macam ni. Tapi ini tidak membuat apa-apa sebab kat sini bishop boleh makan pawn C4. Kita dapat tengok sambil menyerang knight di B3. Dan kalau knight makan bishop C4, queen boleh makan knight di B3. Dan selepas knight makan pawn di E5, hitam ingatkan dia dah ambil balik pawn yang dia bagi tadi. Kat sini putih boleh mainkan queen ke A4 check. Dan dalam posisi ini, kalau king tak lari, contohnya dia boleh block menggunakan knight ke D7. Ini adalah posisi yang tak bagus sebab kat sini knight tu mempin diri sendiri, ada pin kat situ. Dan putih boleh tambah serangan, contohnya dengan rook pergi ke D1, rook pergi ke D4, ataupun mungkin knight boleh datang dan mesti knight di D7 ni akan matilah, confirm akan mati free. Jadi knight D7 tak logik kat sini. Selepas queen A4, hitam memang kena gerakkan king. Contohnya kita ada kat sini king ke E7 boleh lari, tapi terdapat masalah lain, iaitu kita dapat tengok kat sini knight sedang diserang dan pawn pun sedang diserang, dan hanya seorang saja yang mendefend dua benda ni. Mendefend. Adakah itu perkataan baru? Tidak, itu adalah perkataan yang saya reka. Bahasa Melayu senang je saya pergi campur dengan bahasa Inggeris. Dia membuat pertahanan, dia mempertahankan dua buah ini. Dia seorang je. Jadi kat sini kita sebagai putih, kita boleh cuba membuat serangan ke atas queen dengan tolakan pawn ke B4. Kat mana queen nak lari? Kalau salah lari, salah satu ni akan mati. Baik, queen boleh cuba lari ke queen C7 untuk masih lagi mengawal dua ni kat sini. Tapi kat sini putih boleh mainkan knight makan knight je, alih queen tu untuk queen makan knight E5 balik. Dan selepas itu queen boleh makan A7 secara percuma, termasuklah package check. Kat sini kita dapat tengok ada dua pas pawn lagi. Ini sangat menakutkan. Sebab itulah gerakan rook H4 ni bagus. Dan kat sini Hikaru kira-kira dia cakap, tak boleh jadi ni, pawn C4 ni memang mati. Jadi dia buat gerakan kosong-kosong, tak hiraukan pawn tu, makanlah. Tak ada faedah kalau nak kawal pun, memang tak dapat dia kata. Jadi Magnus apa lagi, dia pun bishop makan pawn C4 kat sini. Kita ada rook F pergi ke C8. Seterusnya bishop makan knight B3, cuba untuk membuat pertukaran queen. Namun Hikaru tak nak, dia gerakkan queen pergi ke B5 check sambil membuat discover attack ke atas queen. Dan queen terpaksa pergi ke E2 kat sini, meninggalkan bishop. Dan seterusnya queen makan bishop B3. Baik, permainan diteruskan dengan rook pergi ke B4 menyerang queen. Queen masuk ke A2, rook lari ke D1 dan kita ada A5 menyerang rook. Rook pergi ke B5 dan seterusnya A4. Permainan diteruskan lagi dengan queen pergi ke E4, cuba untuk meletakkan tekanan ke atas pawn tu kalau knight tu lari. Kat sini Hikaru perasan yang queen ni sangat kuat, jadi barulah dia nak tukar queen lah. Dia gerakkan queen pergi ke C4 check. Queen terpaksa makan queen C4 dan kita ada knight makan queen C4. Seterusnya pertukaran rook pula kat sini dengan rook makan rook B8, diikuti dengan rook makan rook B8. Dan sekali lagi satu gerakan yang bagus telah dimainkan oleh Magnus dengan rook pergi ke D4 menyerang knight. Kenapa saya kata gerakan ni bagus? Sebab kat sini kalau knight tu lari, contohnya kalau knight tu lari sambil makan pawn di B2, nampak macam percuma, nampak macam free. Tapi tidak, sebab kat sini putih boleh mainkan king pergi ke E2 dan kita dapat tengok knight ni sudah tersepit, tak tahu nak lari kat mana, dan kemungkinan akan mati macam tu sahaja. Jadi makan pawn kat sini adalah tidak bagus. Ini adalah perangkap Magnus. Of course, sudah semestinya Hikaru nampak, jadi dia gerakkan rook pergi ke C8 kawal knight ni. Tapi ada masalah baru. Magnus terus pergi rook ke D7 cuba untuk menyerang pawn D7 rank pula. Kita ada knight makan pawn B2 dan seterusnya terus Magnus gerakkan knightnya pergi ke G5 cuba untuk makan pawn F dan seterusnya mungkin pawn H7 pula kat sini. Jadi tak ada benda lain yang boleh hitam buat kecuali rook pergi ke F8 kawal pawn tu. Tapi masalahnya kat sini terus rook putih kembali ke D4 dan kita dapat tengok sudah tersepit, knight tak boleh nak keluar langsung kat sini. Okey, Hikaru mainkan rook balik ke C8 dan kita ada
Rook ke F4. Tadi pergi ke sini ancam nak makan macam ni. Sekarang ni pergi sebelah sini pula nak makan lagi. Sama Baik, kita tengok kat sini. Kalau hitam cuba untuk defend lagi, contohnya Rook pergi ke F8 defend, memang putih akan mainkan King ke E2, perangkapkan Knight ni, tak bagi dia keluar. Dan kat sini satu benda yang bagus ialah kita dapat tengok semua buah hitam tak boleh bergerak. Knight tak tahu nak buat gerakan, memang tak dapat. Rook kalau bergerak tempat lain, pawn ni akan mati. Sama juga dengan King, kalau bergerak tempat lain, pawn F7 akan mati. Dan kalau pawn tolak ke depan, satu pun akan dimakan, ataupun dua pun akan dimakan secara on pozon. Jadi tak ada gerakan hitam yang hitam boleh buat, dan memang ini adalah kalah lah selepas putih mendapat banyak pawn free. Jadi selepas Rook F4, ini gerakan bagus. Hikaru cuba untuk membuat sesuatu dengan Rook pergi ke C1 check. Memasa King pergi ke E2, kita ada Rook C2 check lagi, King lari ke E3, Rook C3 check lagi, dan seterusnya King masuk ke D2 mengancam untuk makan Rook. Dan kat sini Rook tu kena lari ke tempat lain, dah tak ada check. Kalau Rook cuba untuk makan pawn free di A3 ni, ini pun merupakan perangkap Carlsen. Sebab apa? Sebab kat sini Rook boleh pergi ke D4 untuk mengancam checkmate ni. Ada checkmate ni guys. Jadi kat sini kalau King cuba melarikan diri, contohnya ke F8, sudah semestinya dia dah tinggal pawn H7 tu free. Knight boleh makan je pawn H7 check. Dan selepas Knight lari balik, pawn tu akan maju ke depan dan tukar menjadi queen. Sangat-sangat bahaya. Sebab itu selepas King pergi ke D2, Hikaru tak makan pawn A3 ni. Dia gerakkan Rook dia pergi ke C7, kawal pawn F7 macam ni. Baik, kat sinilah sekali lagi Magnus Carlsen membuat satu lagi gerakannya yang bagus Baik, ini merupakan gerakan yang cantik. Jadi korang boleh cuba untuk pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Gerakan cantik yang saya masukkan kat sini adalah Rook pergi ke B4. Kenapa gerakan ni bagus? Sebab korang tengok kat sini, Rook mengancam untuk makan Knight, dan juga Rook mengancam untuk buat checkmate. Ini sebenarnya adalah fork. Jadi kat sini Hikaru mainkan Knight pergi, lari ke C4 membuat check. Putih larikan King ke E2, dan kat sini nak menghalang checkmate Jadi Rook pergi ke C8, dan selepas itu terus Carlsen ngap, Rook makan pawn A4. Dan kita dapat tengok putih sudah ada pas pawn dekat A. Sebab itulah move tadi adalah move yang bagus. Kat sini Knight makan pawn E5, kita ada Rook ke A7, terus meletakkan tekanan ke atas pawn F7. Knight G4 dimainkan oleh hitam, kita ada Knight makan pawn F7. Dan dalam posisi macam ni, hitam sia-sia kalau dia mainkan check pergi ke Rook C2 check Sebab apa? Sebab kita tengok kat sini, kalau Rook C2 check, King akan lari ke F3 mengancam untuk makan Knight. Dan kalau Knight makan pawn F2, kat sini Knight boleh lompat masuk ke G5 mengancam untuk buat checkmate kat sini. Dan kalau kita tengok kat sini, banyak ancaman nak buat checkmate ada, nak makan pawn ada, nak makan pawn ni ada, nak makan Knight pun ada. Kalau Rook bergerak, memang Knight tu akan mati. Jadi hitam memang berada dalam satu situasi kekalahan yang besar kat sini Sebab itulah selepas Knight makan pawn F7, Hikaru tak membuat check dekat C2. Dia gerakkan Rooknya pergi ke B8. Kita ada F3 menyerang Knight, Rook B2 check, King lari ke D3, Knight F2 check, King lari ke D4. Hikaru terdesak untuk cuba membuat serangan ke atas King. Kita ada sambungan dengan Rook pergi ke D2 check, King lari ke E3, dan seterusnya Rook A2. Kat sini kita ada Knight patah balik ke G5 dengan ancaman untuk membuat checkmate. Dan Hikaru membuat satu gerakan terakhir dengan Knight pergi ke D1 kat sini, dan pada masa yang sama dia juga memilih untuk membuat resign. Sebab apa? Sebab check ini tak ada apa-apa masalah pun. King kalau nak lari, dia boleh lari je sampai je masuk dalam kubu ni pun boleh. Dan putih ada ancaman checkmate. Putih nak makan pawn ini, H7 dan E6 ni sangat bahaya, dan putih pun ada pas pawn. Hikaru cakap cukuplah, dia memang dah kalah. Jadi sebab itulah kat sini dia terus resign dan menyerah kalah. Jadi dengan kemenangan Magnus Carlsen untuk game kali ini, akhirnya dia telah menjadi juara untuk kejohanan Athens Master. Dan dia seterusnya dapat membalas dendam terhadap kekalahannya kepada GM Hikaru Nakamura pada kejohanan yang lepas. Game yang bagus, yang cantik ditunjukkan oleh Magnus Carlsen. Sebab apa? Sebab nama dia Magnus Carlsen. Kalau dia main tak cantik, mungkin nama dia bukan Magnus Carlsen, mungkin Magnus Calcium.
Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.